Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya dalam Awani Borneo malam ini. Kita bawakan tumpuan berikut untuk anda. Dua wanita sorok syabu dalam pakaian dalam ditahan polis. KKM belum putuskan Sarawak beralih ke fasa endemik. Selepas Langkawi, Sarawak mungkin jadi destinasi gelembung pelancongan. Taktik dua wanita warga asing menyembunyikan dadah dalam bengkong dan pakaian dalam yang dipakai terbongkar apabila mereka ditahan di kilometer 37 Jalan Tawau Semporna Rabu lalu. Kedua-dua wanita berusia 38 dan 40 tahun itu ditahan bersama seorang lelaki tempatan berusia 48 tahun dalam kejadian kira-kira pukul 5.50 pagi. Ketika ditahan, dua wanita itu menyembunyikan dadah jenis syabu seberat 2,016.99 gram yang dibungkus dalam bungkusan berwarna coklat. Ketua Polis Daerah Tawau SCP Peter Umbuas berkata kesemua suspek ditahan bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Tawau ketika terserempak dengan kereta dinaiki mereka dalam keadaan mencurigakan. Hasil siasatan kesemua dadah itu dianggarkan bernilai RM72,000. Menurut Peter, dadah tersebut dipercayai dibawa masuk ke Tawau untuk diseludup ke negara jiran Indonesia. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan. Kementerian Kesihatan belum membuat keputusan sama ada Sarawak boleh memasuki fasa endemik walaupun negeri itu bersedia ke arah fasa berkenaan. Walaupun kadar vaksinasi di Sarawak tinggi, tetapi kata Timbalan Menteri Kesihatan 2, Datuk Aaron Agodagang, beberapa perkara perlu dilihat sebelum keputusan beralih fasa endemik dibuat. We are still in the process of arguing lah whether to go to stage endemic based on our vaccination yang tinggi. Dan daripada kes yang kita ada sekarang pun memang kita boleh pergilah sebab kalau kita tengok the last few days walaupun kes kita 3,000, 4,000, 5,000, 99% adalah kategori 1 and 2. Cuma hardly 1% 3, 4, 5. Itulah. Jadi sebab kalau begitu tak ada masalah lah. Kalau orang yang kena COVID ni pun dia macam more or less like macam dulu kata flu lah. Dia boleh sembuh. Dia bukan tidak mengancam lagi lah. Sarawak ketika ini menerima lebih 6,000 sampel dalam tempoh 24 jam sebelum dihantar ke makmal ujian COVID-19 di Sarawak dan Kuala Lumpur. Jelas Aaron, peningkatan ini mendesak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS melakukan penyumber luaran perkhidmatan makmal sekaligus melewatkan hasil keputusan ujian COVID-19. Kita cuba untuk kurangkan testing lah untuk yang non-systematic tu. Walaupun dia kontak, tapi kalau tak ada simptom, kita tak perlu buat. Apabila kita buat, kita menambahkan jumlah sampel yang makin banyak. Dan kita tak ada kapasiti. Itulah sekarang ini idea untuk kurangkan sampling ataupun saringan adalah kalau tidak ada bergejala, tak perlulah kita buat just isolation sajalah sendirilah. 17,577. Ini angka baru kes positif COVID-19 negara pada hari ini, menjadikan jumlah kumulatif kepada lebih 2.06 juta kes. Sarawak kekal penyumbang tertinggi dalam negara dengan 3,480 kes pada hari ini. Sedikit menurun berbanding semalam yang merekodkan 3,660 kes. Sabah juga turut menunjukkan penurunan kepada 1,533 kes tetapi masih pada angka 4 digit. Manakala Labuan merekodkan 10 kes. Perasaan sebelum ni takut sebab semua sudah kena vaksin. Jadi takut kalau ada yang positif kita macam boleh kena lah. Jadi takut juga lah mau keluar rumah begitu. Bila kena vaksin lebih selamat begitu, jadi tidak risau sudah. Kalau mau cakap teruja tu, ya boleh sebab apa boleh jumpa kawan, sama boleh
kemudahan tu lebih Kemudian pada sudut macam mana tu untuk belajar? ya Kerana kalau mau dibandingkan dengan online kelas sama di secara bersemuka, saya rasa secara bersemuka lagi mudah lah bagi saya sebab boleh berinteraksi secara bersemuka. Perasaan happy lah sebab dalam keluarga tinggal dia satu orang saja yang belum vaksin. Jadi hari ini berpeluang untuk kasih vaksin anak, sangat happy lah. Sebab akhirnya lengkap keluarga untuk divaksin lah. Gembira remaja dan penjaga mereka apabila masing-masing sudah diberi vaksin. Dua pelajar itu yang ditemui di Dewan Masyarakat Bingkor, Keningau, antara 200 remaja yang menerima vaksin pada hari ini. Dari segi sambutan ibu bapa dan penjaga juga sangat memberangsangkan. Bagi Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan Bingkor, Dr. Ganesh Kumar Kania, pihaknya menyasarkan 15,000 ke 20,000 remaja di kawasan itu akan lengkap divaksin menjelang hujung tahun ini. But we are expecting almost about 15 to 20,000 kids dalam lingkungan 12 tahun hingga 17 tahun lah. So vaksin kami masih terhad pada masa ini, tapi akan ada penambahan baru. So saya merasakan tidak akan ada apa-apa masalah dari segi stok vaksin dan kami akan ikut kapasiti kami juga di dewan ini sebab dewan kami adalah sangat kecil. Dia tidak sebesar dalam kompleks atau Dewan Masyarakat Keningau. Tapi apa-apa pun kami akan buat sehabis baik di sini. Dan bermula semalam, individu yang lengkap dos vaksin COVID-19 tidak lagi perlu dikuarantin apabila tiba di Sarawak. Namun, mereka tetap perlu memenuhi 4 syarat yang ditetapkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Tinjauan di lapangan terbang antarabangsa Kuching KIA mendapati proses kemasukan ke ibu negeri berjalan dengan lancar. Rata-rata yang ditemui menyifatkan keputusan pengecualian kuarantin itu sebagai hadiah sempena Hari Malaysia. Ia membolehkan mereka meluangkan masa lebih lama bersama keluarga kerana tidak perlu melalui proses kuarantin yang panjang. Mek pun 2 tahun dah siap dapat balik. Bukan kita siap dapat balik sebab kuarantin lama nak. Jadi macam kami kerja jadi susah nak minta cuti lama. So sangat-sangat happy lah. Agak pun minta doa lah mak kami dimasukkan di ward baru tu. Agak tidak stabil lah. Jadi ngam-ngam STMC mengurangkan kata orang syarat ketatnya syarat tu. Jadi dapatlah ngabas ngintunya di ward. Individu lengkap divaksin yang mahu memasuki Sarawak hanya perlu memohon dalam Enter Sarawak dan mengisi e-Health Declaration Form EHDF. Mereka juga perlu menyertakan bukti status lengkap vaksinasi, keputusan RT-PCR negatif sah untuk 3 hari sahaja dan lain-lain maklumat peribadi yang berkaitan. Sebab banyak dokumen yang kena diisi. jadi susah sikit. Jadi susah sikit. Tapi at the end bolehlah balik. Yalah boleh balik dah. Alhamdulillah. Bagi yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, mereka masih perlu menjalani kuarantin wajib 10 hari. Manakala kuarantin wajib 14 hari masih dikenakan buat mereka yang pulang dari luar negara. Kerajaan Persekutuan diminta meneruskan pelaksanaan projek pembinaan lebuh raya Pen Borneo LPB Sabah secara inisiatif kewangan swasta PFI. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtaradin memaklumkan beliau sudah menyuarakan perkara berkenaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika taklimat pembangunan negeri Sabah pada Khamis. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata Perdana Menteri turut memberi jaminan membawa perkara terbabit ke mesyuarat Kabinet untuk diputuskan. Saya juga semalam telah menyuarakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri betapa penting pakej 1 pasal 1 Pen Borneo sebanyak 22 pakej untuk dilaksanakan secara PFI untuk memastikan bahawa janji-janji yang diberikan kepada rakyat untuk memberi jajaran baru dalam infrastruktur dapat dilaksanakan dengan seberapa segera. Sebab kenapa saya meminta PFI? Sebab mungkin kerajaan persekutuan tidak mempunyai duit untuk melaksanakan mengikut bajet yang ada, dan kalau 1 tahun kita cuma dapat 1-2 pakej bermakna 2050 pun jalan raya Pen Borneo ini tidak dapat kita nikmati di Sabah. Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani nota kerjasama antara Jabatan Kerja Raya Persekutuan dan Jabatan Kerja Raya Sabah pada Jumaat.
Setakat ini, 11 pakej PAN Borneo Sabah sudah siap lebih 60%, manakala 4 lagi pakej baru saja dianugerahkan kepada pihak kontraktor bulan ini. Projek PAN Borneo Sabah meliputi Jalan Sindumin Kota Kinabalu, Jalan Kota Kinabalu Tuaran, Jalan Tuaran Kudat, Jalan Ranau Telupit, Jalan Telupit Lahad Datu dan Jalan Lahad Datu Tawau dengan jarak 1,236 km. Peruntukan pembangunan RM4.66 bilion yang bakal disalurkan buat Sabah di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12 menjadi indikasi untuk memenuhi keperluan negeri itu dan menikmati kemakmuran yang saksama dalam negara. Kata Adun Kiulu Datuk Johnston Bangkuai, peruntukan itu juga bakal mempercepatkan proses pembangunan di negeri tersebut. Sudah tentulah kita aluk-alukkan peruntukan yang boleh dilihat agak besar. Tetapi seperti mana yang sering pemimpin-pemimpin dari Sabah nyatakan, kita ini jauh ketinggalan. Malahan kepimpinan persekutuan pun memperakui bahawa Sabah merupakan negeri yang termiskin. Banyak lagi yang jalan-jalan di luar bandar yang dalam keadaan dive. Bukan itu saja, ini bekalan air bersih, bekalan elektrik. Jadi sudah tentulah dengan peruntukan 4.66 bilion itu akan membantu mempercepatkan lagi usaha untuk mengurangkan jurang pembangunan di antara Semenanjung dan Sabah dan Sarawak. Ya, inilah menjadi rungutan rakyat selama ini. Sudah tentulah 4.66 bilion itu ya saya nyatakan agak besar, tapi kita memerlukan lebih besar lagi peruntukan. Kerana banyak lagi yang kita perlu buat di Sabah ini. Jika kita telah pun mengakui melalui kajian agensi-agensi kerajaan pun menyatakan bahawa kita agak keterbelakang di Sabah ini. Jadi sudah tentulah itu seharusnya menjadi perkiraan kerajaan persekutuan untuk memastikan bahawa Sabah mendapat what we deserve. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam amanatnya bersempena Hari Malaysia 2021 berkata, Sabah dan Sarawak masing-masing bakal menerima RM4.66 bilion dan RM4.47 bilion di bawah Rolling Plan 1 2021 RMK ke-12 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 27 September ini. Katanya, ia adalah antara peruntukan pembangunan tertinggi berbanding negeri lain demi memastikan setiap rakyat menikmati kemakmuran secara saksama. Selepas Langkawi, Sarawak dijangka menjadi destinasi gelembung pelancongan seterusnya. Menurut Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, perkara itu mungkin berlaku dalam masa yang terdekat, bergantung kepada kelulusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Tambah Abdul Karim, pelbagai aktiviti dan program yang tertangguh kini sedia untuk dihidupkan semula bagi menarik lebih ramai pelancong susulan pemansuhan kuarantin wajib 14 hari bagi kemasukan individu lengkap divaksinasi. Saya difahamkan YB Nancy, Menteri Pelancongan kita di peringkat pusat pun tengah memikir selepas Langkawi, the next one will be Sarawak. Dan kalau di Sarawak yang memerlukan SDMC ataupun jawatan kuasa darurat membuka laluan dulu baru dapat masuk. Tapi kalau nak masuk pun prasyarat seperti apa yang dilakukan untuk Langkawi, saya percaya mungkin akan diimpos di sini, yang mana sebelum sampai ke sini mesti ada perlu swab. Sementara itu, beliau turut menyarankan agar syarikat penerbangan memberikan kerjasama dengan tidak meningkatkan harga tiket kapal terbang secara mendadak. Beliau berkata demikian dalam sidang media Majlis Perasmian Hub Sukan Tempin Bowling Abbas SSC di Kuching pada Jumaat. Dan ini pula berita yang baru saja kami terima. Makan di dalam kedai atau dine-in di zon selatan Sarawak dibenarkan berkuat kuasa 20 September 2021. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS pada hari ini berkata, Jawatankuasa memutuskan telah bersetuju untuk membenarkan dine-in bagi zon selatan dengan syarat. Antaranya operator, pekerja dan pelanggan telah mendapat 2 dos vaksinasi lengkap COVID-19. Pemilik premis perniagaan
adalah diwajibkan untuk memastikan ventilasi dan pengudaraan adalah mengikut piawaian yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak MLGH. Dan laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Niki Senyambar. Salam hormat, kita jumpa lagi.